Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan garam dengan gangguan jin, insya-Allah kupasan pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القادر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القادر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القادر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القادر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul di dalam siaran langsung FB Live di page Ahmad Salihin Zamri. Baik, insya-Allah tuan-puan, pada malam ni tajuk kita adalah kaitan garam dengan gangguan jin. Seringkali kita dengar bila perawat datang merawat kita, akan ada dia suruh sedia garam ataupun dia bawa garam. Kadang suruh hak mandi, kadang suruh letak bucu rumah, dinding rumah, kadang suruh rendam kaki, kadang suruh tabu di dalam rumah, di luar rumah, di depan kedai dan sebagainya. Jadi persoalannya, apa kaitan garam dengan gangguan jin? Kenapa digunakan garam? Apakah rasionalnya? Apakah faedahnya? Bagaimana fadilatnya? Dan bagaimana ianya berfungsi, bekerja untuk menangkis gangguan jin? Apakah dalilnya? Bagaimana kisahnya? Kaedahnya diambil dari mana? Itu yang kita nak bincang pada malam ini. Saya merujuk dua kitab. Dua kitab je sempat saya tengok sebelum live tadi. Dua kitab pun sudah memadai, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, sekejap lagi kita akan berkongsi. Jadi terlebih dahulu tuan-puan yang baru masuk, tolong share lah dahulu. Moga-moga ramailah yang mendapat manfaat. Dan insya-Allah setelah kita kupas, kita akan buka soalan. Setelah kita kupas, kita akan buka soalan, insya-Allah. Yang mana baru masuk, tolong share dahulu. Saya jawab salam semua. Yang beri salam tu, Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Baik, tuan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang baru masuk tolong share dahulu. Semoga diberkahi perkongsian kita pada malam ini insya-Allah. Baik, di depan saya ni ada 2 kitab. Sekejap lagi saya tunjukkan. Baik, saya baca dulu. Garam. Semua orang tahu garam. Okey, ada jenis-jenis dia lah. Dalam perubatan Islam. Okey. Perawat banyak menggunakan garam kasar. Kebanyakannya perawat akan guna garam kasar sebagai salah satu intipati penting dalam fasa penyembuhan dan rawatan. Sama ada kepada pesakit ataupun di premis perniagaan ataupun di rumah. Menurut pengalaman dalam perubatan, sekiranya kita ingin mengetahui sama ada seseorang itu terkena gangguan atau tidak, maka secara pengalaman lah ni, ditulis dalam kitab ni secara pengalaman. Kalau kita nak tahu ada gangguan jin atau tidak, maka diambil garam kasar dan bacakan pada garam kasar tersebut ayat-ayat ruqyah dan letakkan sebutir garam tersebut di bawah lidah. Ada yang menggunakan teknik ini, mengambil garam, dibacakan ruqyah dan diletak di bawah lidah. Kalau dia, yakni pesakit tadi yang ambil garam yang dibacakan ayat ruqyah, diletak bawah lidah, kalau dia mengatakan rasanya pahit, rasa pahit, sebenarnya garam rasa apa? Masin. Tapi bila pesakit ini, ada satu kaedah yang pakai oleh perawat, dan kaedah ini harus digunakan. Ambil garam kasar, sebutir, jangan banyak. Kalau ambil satu genggam, habislah kita. Ambil satu butir, sebutir garam kasar, dibacakan ayat ruqyah. Baca apa? Pertama, diniatkan untuk kesembuhan. Suratul Fatihah tiup, ayat kursi tiup pada garam, 3 kul baca, tiup pada garam, dan diletak di bawah lidah. Sebutir je, letak bawah lidah, dibiarkan selama 1 minit. 1 minit lebih pun tak apa, paling kurang 1 minit. Letak, dia akan cairlah. Kemudian kita tanya pada pesakit, kamu rasa apa garam tadi? Kalau jawapan dia pahit, something wrong. Okey. Biasanya rasa garam biasanya masin. Dia akan rasa terlampau pahit atau terlampau masin. Kalau terlampau masin tak apa. Tapi kalau rasa pahit, ada sesuatu yang tak kena pada pesakit tersebut. Maka seseorang itu boleh dikatakan terkena gangguan dan perlu meneruskan rawatan dengan bacaan ayat ruqyah dan sebagainya lah. Ini antara kaedah scan paling mudah. Ini adalah antara kaedah scan paling mudah. Okey, kaedah ini harus sahaja. Tapi kalau di Ahsazah Center, kami tak guna kaedah ni. Kami guna kaedah yang lebih profesional. Sebab boleh digunakan kaedah ini, tapi ianya hanyalah sampingan sahaja. Bagi kami, ianya hanya sampingan sahaja. Sebab perlu diketahui keluhan sakit, keluhan mimpi, keluhan ketika jaga, keluhan ketika ruqyah, sejarah keturunan, sejarah perubatan, sejarah pengamalan, barangan yang disimpan tu semua kena keluhan jiwa tu semua kena dicatat. Tapi tak salah kalau kita nak campurkan, ambil satu kaedah ini sebagai kaedah scan, boleh. Boleh. Tuan pada rahmati Allah, siapa sini yang ada gangguan, cuba ambil satu garam kasar. Cuba ambil. Siapa yang ada gangguan, ambil sekarang satu butir garam kasar. Ambil satu butir, basuh dulu sikit. Ambil, cuba buat. Nanti komen di ruangan komen. Cuba buat, komen di ruangan komen. Okey.
Baca surah Fatihah niat kesembuhan, baca surah Fatihah tiup. Baca ayat kursi tiup pada garam. Baca 3 kul tiup pada garam dan letak di bawah lidah. 1 minit. Kalau terlampau masing, okey, tak apalah. Tak ada masalah sangat sebab memang garam masing. Tapi kalau pahit dan terlampau pahit, itu kebiasaannya ada gangguan jin. Yang ni paling mudah nak scan. Okey. Baik. Garam, dalilnya apa? Garam tidak disebut secara langsung di dalam Al-Quran. Namun terdapat 2 ayat yang menyentuh sifat garam. Kalau kita nak kata garam ni ada ke dalam Al-Quran? Tidak ada. Tapi Allah sebut sifat garam, iaitu masing ada. Kalau kat bawah rasa tawar, tapi kalau kat atas rasa masing. Ada orang buat. Tawar atau pahit. Kalau pahit tu memang gangguan jin yang pure. Kalau masing, kalau masing okey, normal. Kalau garam tu rasa tawar, itu juga ada gangguan. Tapi tak seteruk pahit. Di atas gangguan. Tak ada garam kasar, Ustaz. Garam halus jadi tak? Nak garam kasar. Garam kasar. Okey, garam kasar. Okey. Dalam Al-Quran tidak disebut tentang garam, tapi disebut tentang sifat garam. Faham tak? Ada 2 ayat. Ada 2 ayat dalam Al-Quran dalil yang berkaitan dengan sifat garam tersebut, iaitu masing. Baik. Saya bacakan. Iaitu ayat pasal sifat garam. Ada dalam surah Fatir ayat minta maaf sekali sekejap. Okey, surah Fatir ayat 12. Ada dalam surah Fatir ayat 12 dan juga surah Furqan ayat 53. Dalil tentang garam, tentang sifat garam. Garam tak ada dalam Al-Quran, sifat garam ada. Pertama surah Fatir ayat 12. Yang kedua surah Furqan ayat 53 dah. Tu. Baik, saya baca. Saya baca ayat yang pertama. Kita dengarkan baik-baik tentang garam. Tu. Sana Ustaz buat gana dah. Tok dang saat ni. Kalau tok dang, tengok balik garam. Kita akan sebut nanti kesimpulan sekejap lagi. Okey. Saya baca dulu dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil bahrani hadza 'adzabun furatun sa'irun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Okey. Sadaqallahul azim. Allah sebut dalam surah Fatih ayat 12 mafhumnya. Dan tidaklah sama keadaan 2 laut sekalipun, bukan laut makan, tapi lautan. Sekalipun satu jenisnya. Yang satu tawar lagi memuaskan dahaga serta sesuai diminum. Sementara yang satu lagi masing lagi pahit. Nampak? Masing lagi pahit. Dan kedua-duanya itu berfaedah kepada kamu. Maknanya garam itu ada faedahnya pada kita. Ada kebaikan untuk kita. Dari tiap-tiap satunya kamu dapat makan daging yang lembut hidup-hidup. Dan dapat pula kamu mengeluarkan benda-benda perhiasan untuk kamu memakainya. Selain itu, engkau melihat pula kapal-kapal membelah air berlayar padanya. Diadakan semuanya itu supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnia Allah
supaya kamu bersyukur. Surah Fatir ayat 12. Dalam surah ini Allah sebut sifat garam tadi. Masin dan pahit. Okey. Garam yang bersifat masin, kita ambil, kita baca ayat ruqyah tadi, letak di bawah lidah. Kalau rasanya masin, okey. Tapi kalau terlampau sangat-sangat masin, itu kebiasaannya kerana ada gangguan. Ataupun yang paling teruk, letak je garam tak di bawah lidah, rasa pahit, terlampau pahit. Itu adalah adanya gangguan. Perlu dirawat. Baik. Itu cara scan paling mudah. Dan seterusnya Allah sebut tentang sifat garam di dalam Al-Quran, iaitu surah Furqan ayat 53 pula. Saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa allazi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, dan dialah Tuhan yang telah mengalirkan dua laut yang berdampingan. Yang satu tawar lagi memuaskan dahaga, dan yang satu lagi masin lagi pahit. Serta dia menjadikan antara kedua-dua laut itu sempadan dan sekatan yang menyekat percampuran keduanya. Itu tentang sifat garam lah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Itu contoh tadi saya dah sebut tadi. Contoh kaedah pertama, teknik menggunakan garam bagi scan penyakit. Tapi kami di Asaza tidak menggunakan teknik ini. Tapi tak salah kalau nak cuba, tak ada masalah. Okey. Tapi kalau ada kaedah yang lebih profesional, kita ambil yang lebih profesional lah. Okey. Allahu Akbar. Koho kuat pahit kelak. Zakiyah Ibrahim tu kena buat rawatan lah. Kena buat rawatan. Patutnya masing lah. Baik. Pengambilan garam yang berlebihan akan menyebabkan masalah kesihatan juga. Tak boleh ambil garam berlebihan lah. Maka hal ini akan menyebabkan gangguan fungsi buah pinggang. Dan para pesakit hati juga dilarang mengambil garam dalam pemakanan mereka. Kita perawat ni, kalau nak rawat pesakit dengan menggunakan garam, nak suruh dia minum air garam, ambil satu genggam letak dalam air tak? Minum, mampui. Jangan buat kaedah tu. Ada asatizah suruh buat, jangan. Kaedah tu bahaya dan beri mudarat pada diri. Berbanding dengan kaedah tadi, ambil sebutir garam tadi, tu tak bahaya dan tak mudarat sebutir. Ada kaedah yang diajar memanglah tak haram, tapi mudarat, bahaya. Ambil segenggam garam letak dalam air. Dalam gelas, satu gelas letak air. Lepas tu minum. Mampu kita. Pengambilan garam yang berlebihan akan menyebabkan masalah kesihatan. Akan menyebabkan gangguan fungsi buah pinggang. Dan orang pesakit hati yang sakit hati. Bukan sakit hati sebab orang perli. Tidak, penyakit hati. Sakit hati. Sakit pada gangguan hati, jantung. Orang yang sakit pada hati. Sakit hati, sakit medik lah. Haram dia ambil garam. Sebab tu perawat kena tanya. Kena tanya pesakit ada sakit medik apa. Doktor kata apa. Sebab tu penting laporan doktor. Kalau tuan-puan datang ke Ahsaza Center, tempat kami akan tanya laporan doktor. Doktor kata sakit apa, pergi cek doktor ke belum. Kita akan tanya benda ni. Sebab walaupun kita nak rawat dia gangguan jin, tapi kita kena tahu sakit medik dia sakit apa. Contohnya orang sakit buah pinggang, kita bagi makan buah kurma, tak boleh, haram. Orang sakit buah pinggang tak boleh makan buah kurma, berbahaya pada kesihatan buah pinggang dia, tak boleh. Kalau tak percaya, tanya doktor.
Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Oh, ni kan makanan sunnah. Sunnah itu kena lihat baik, kena ngaji. Dia tidak akan bertentangan dengan perkara yang memudaratkan. Tak boleh. Dan dia tak sesuai makan buah kurma. Kerana kandungan dalam buah kurma itu akan membahayakan buah pinggang dia. Tak boleh. Tanya doktor kalau tak percaya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Apatah lagi, bila ada teknik, ambil segenggam garam, letak dalam satu gelas, lepas tu masuk air, kacau-kacau minum. Mampu kita tuan-tuan. Bahaya pada kesihatan. Tak boleh. Itu bukan kaedah yang profesional, kaedah yang tidak proaktif, yang tidak efektif. Tak boleh buat gitu. Bahkan membahayakan kesihatan. Tapi kalau yang tadi, sebutir tadi, itu diharuskan. Sebutir tadi. Okey. Ada beberapa jenis garam, iaitu garam tasik, garam laut, garam bukit, dan ada juga garam buluh. Yang terbaik garam apa? Garam bukit. Yang terbaik garam apa? Garam bukit. Maka kesemua garam ini yang saya sebut tadi ada kelebihan dan manfaatnya yang tersendiri dalam perubatan. Yang tu beza jenis-jenis garam tu macam mana? Yang tu kena masuk kelas . Okey. Sekarang kita tengok pula kitab yang kedua. Banyak kitab. Kita tengok kitab yang kedua, hubungan garam dengan gangguan jin. Siapa ada kitab ni? Tadi kitab ni. Yang ni kitab tebal ni. Siapa ada kitab ni? Buka. Siapa ada kitab ni? Buka. Muka surat 1026. Muka surat 1026. Baik nak. Muka surat 1026. Okey. 1026. Baik. Macam mana dengan rawatan yang dibuat perawat dengan cara mandi ke pesakit garam dicampur air batu? Relax dulu. Tak masuk lagi bab tu. Kita baru masuk mukaddimah. Tuan-puan. Okey. Kita nyanyi lagu dulu sebelum sambung. Sama-sama tuan-puan. Kita nyanyi sambil berdoa. Bukan ayat Quran, doa. Iman. Allahumma ahyina bil iman. Allahumma amitna bil iman. Allahumma ahsyurna bil iman. Wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman. Dan masukkan ke syurgamu dengan iman. Maaf, sorok tak jadi sangat malam ni. Hubungan garam dengan gangguan jin. Kitab saya ni muka surat 1026. Macam mana boleh jadi 1056? Kitab saya 1026. Okey. Okey, siapa yang masalah line, keluar dulu, masuk balik. Jangan keluar tak masuk-masuk. Okey. Hubungan garam dengan gangguan jin. Kita tengok. Sebagaimana kita ketahui, manfaat garam untuk kesihatan boleh didapatkan jika dikonsumsi secukupnya. Maksudnya, jika kita amalkan secukupnya, dia sesuai dengan kesihatan kita. Kita mengamalkan garam berlebihan, memang akan menimbulkan berbagai kesan negatif lah untuk tubuh. Macam tadilah, bahaya pada buah pinggang. Namun itu bukan berarti seseorang itu harus menghilangkan garam dari makanannya sehari-hari. Kena ada juga. Pasalnya, garam juga diperlukan oleh tubuh. Tubuh kita memerlukan garam, tuan-tuan. Garam sering dikaitkan dengan darah tinggi. Kalau kita kata nanti makan garam berlebihan, darah tinggi, stroke. Kena stroke lah. Dan penyakit jantung. Langkah terbaik adalah membatasi pengamalan garam sesuai dengan keperluan, kebutuhan agar tubuh tetap mendapatkan manfaatnya. Jangan berlebihan ambil garam. Apatah lagi tadilah,
Ambil apa kita dengar ada ustaz mengajar, ambil satu genggam garam, letak dalam air 1 gelas minum, mampus kita. Baik. Itu tak sesuai. Dan pengambilan garam ni kena tengok faktor usia juga. Bila kita nak merawat pesakit, nak guna garam tu, kena tengok pesakit kita tu usia. Kanak-kanak ke, remaja ke, belia ke, dewasa ke, bagemah, orang tua, orang sakit. Kena tengok umur juga. Okey. Sekejap lagi kita ajar lagi teknik menggunakan garam. Tadi kita dah ajar satu teknik scan melalui garam, sebutir garam. Tu. Baik. Manfaat garam untuk kesihatan boleh didapatkan dengan memperhatikan asupan yang dibutuhkan tubuh. Makin muda usia seseorang, makin sedikit asupan garam yang dibutuhkan tubuhnya. Mengingat manfaat garam yang esensial dan efeknya yang membahayakan bagi tubuh jika berlebihan, maka ketepatan pengamalan garam harus diperhatikan. Okey, kena tengok faktor. Bila kita nak guna garam dalam perawatan untuk kesihatan, pertama kita kena tengok usia dulu. Orang yang nak makan garam tu, yang kita nak rawat tu, kena tengok usia dia. Usia dia dulu. Okey? Harus diperhatikan. Okey. Dan tengok jenis sakitnya. Sekejap lagi kita ajar. Okey. Okey. Sekarang kita masuk kepada bagaimana usia kanak-kanak, berapa isi padu garam dan sebagainya untuk dia. Okey. Baik. Jumlah kebutuhan garam menurut usia. Jumlah keperluan garam menurut usia. Tuan-puan yang dirahmati Allah. Konsumsi garam yang pas bagi tubuh harus disesuaikan dengan usia. Makin muda usia seseorang, makin muda dia, makin sedikit asupan garam yang dibutuhkan tubuh. Dia kalau umur makin muda, makin sikit garam. Bukan makin banyak, makin sikit. Berikut konsumsi garam yang direkomendasikan berdasarkan kriteria usia. Okey. Untuk bayi di bawah setahun. Untuk bayi di bawah 1 tahun. Untuk bayi di bawah 1 tahun, diberikan asupan garam kurang dari 1 gram sehari. Untuk bayi 1 tahun ke bawah. Untuk bayi 1 tahun ke bawah, asupan garam kurang dari 1 gram sehari. Kurang dari 1 gram sehari. 1 gram ni sedikit je tuan-puan. Tak banyak pun. Okey. 1 tahun ke bawah. Bagaimana nak guna garam tersebut? Sekejap lagi kita ajar tuan-puan. Yang ni kita tengok keperluan garam dulu. Okey. Sekejap lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Untuk bayi 1 tahun ke bawah, pengambilan garam kurang dari 1 gram sehari. 1 tahun ke bawah, 1 gram. Okey, 1 gram sehari. Kurang dari 1 gram. 1 gram paling banyak, kurang lagi lebih baik. Usia anak untuk 1 hingga 3 tahun. 1 hingga 3 tahun. Konsumsi yang direkomendasikan untuk kanak-kanak 1 hingga 3 tahun tidak melebihi 2 gram setiap hari. Garamnya tidak boleh melebihi 2 gram. Okey? Baik. Untuk kanak-kanak usia anak 4 hingga 6 tahun, 4 hingga 6 tahun, pengambilan garam tidak melebihi 3 gram sehari. 3 gram. Tidak melebihi. Lebih bahaya. Kurang pun, kalau kurang pun tak boleh. Pandai-pandailah pertengahan. Sebab tubuh memerlukan garam juga. Untuk usia anak 7 hingga 10 tahun. Untuk usia anak 7 hingga 10 tahun, pengambilan garam tidak boleh melebihi 5 gram setiap hari.
5 gram maksimum. 4 gram tak apa dah. 3 gram pun tak apa. Okey. Untuk usia anak 11 tahun ke atas, 11 tahun lah ke atas dan orang dewasa, pengambilan garam tidak boleh melebihi 6 gram setiap hari. 6 gram setiap hari. Sedangkan untuk penderita penyakit, orang yang ada penyakit gangguan jantung, penyakit jantung, disarankan membatasi pengambilan garam hingga 1.5 gram per hari setiap hari. 1.5 gram sahaja. Orang yang ada sakit jantung ataupun masalah hati, sakit medik, 1.5 gram sahaja setiap hari. Tidak boleh lebih. Itu bahaya. Kalau lebih bahaya. Baik, tuan pada rahmati Allah. Itu sesuai untuk kesihatan tubuh badan. Okey. Ini kajian para doktor. Ini bertentangan dengan teknik ada ustaz yang mengajar untuk tahu jin ada kedok dalam perut ataupun untuk keluarkan jin, untuk menyeksa jin. Ambil satu, dia bukan berapa gram dah. Ambil satu ni. Faham tak? Satu genggam garam. Kadang dia kata 3 genggam garam letak dalam air. 1 gelas. Dan buat minum setiap hari. Mampu kita, tuan-tuan. Ini tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh bagi garam tadi. Mengikut usia tadi. Ini bahaya. Mampu kita. Tuan-tuan rahmati Allah. Semakin muda, semakin kurang. Faham lah? Sebab itu penting. Sebab itu penting kita tanya ahlinya. Okey, tak boleh untuk gangguan jin ikhtiar ustaz. Ikhtiar tak apa benda. Mudarat. Minum air garam 1 gelas setiap hari mudarat. Itu bukan ikhtiar. Itu memberi mudarat pada diri. Berbeza dengan sebutir garam tadi. Scan yang pertama saya ajar tadi. Itu lain. Baik tuan-tuan rahmatullah. Sebab tu penting ilmu. Bukan beramal membabi buta. Faham tak? Bukan beramal dengan membabi buta. Itu pentingnya ilmu sebelum beramal. Okey, sekarang kita masuk pula bab bagaimana hubungan garam dengan gangguan jin. Bagaimana hubungan garam dengan gangguan jin? Dah ustaz, orang apa beza hubungan kaitan garam dengan gangguan jin ni? Kaitan apa? Macam mana? Kenapa perlu garam? Kalau tak ada garam tak apa ke? Untuk jin jenis macam mana? Itu. Baik. Okey, kita masuk kepada kaedah rawatan gangguan jin menggunakan garam. Baik. Tuan pada rahmati Allah SWT. Sebahagian orang sering salah dalam memahami cara penggunaan garam dalam pengobatan. Dia sebut sebahagian, bukan semua. Sebahagian. Moga-moga kita tidak termasuk sebahagian yang guna garam salah itulah. Okey. Terutama dalam pengobatan gangguan jin, baik hasad ain, sihir, kerasukan jin bukan kerana hasad atau sihir, seperti saka, jin pecinta, gangguan rumah and so on. Okey. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Terima kasih yang buat nota tu. Jazakumullah khairan jazak. Yang baru masuk tu tolong share. Yang baru masuk ni penting ya. Nanti habis ni tengok balik. Yang pertama tadi saya beritahu mula-mula tadi. Kalau tidak, salah faham nanti. Bahaya. Okey, baik. Sebahagian orang ramai, sebahagian ni ramailah yang salah dalam penggunaan garam untuk gangguan jin. Okey. Mereka sering menganggap garam itu boleh mengusir atau menakuti jin, baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Ramai orang beranggapan jin ni takut pada garam. Ramai kan? Bukan sikit. Ramai. Sebahagian orang dalam kalangan masyarakat kita menganggap jin ni takut garam. Sama ada jin dalam tubuh ataupun jin luar tubuh. Betul ke tu? Betul atau tidak tu? Sekejap lagi. Okey. Dan ada yang menganggap garam ni baik untuk mengusir jin.
Baik jin dalam tubuh ataupun luar tubuh. Luar tubuh tu duduk kat rumah, tepi rumah, depan rumah, dalam bilik. Tu. Okey. Itu tanggapan masyarakat. Baik. Tentu anggapan ini keliru sekali. Keliru, sangat-sangat keliru. Okey. Bahkan tidak ada dalil nas berkaitan jin takut garam. Okey, faham? Dan harus diluruskan. Kita luruskan hari ini. Baik. Ada orang tu kita pergi kat rumah penuh garam. Campur dengan lada hitam. Penuh. Saya nak berjalan atas rumah dia tak boleh. Belengah. Beleming. Belengah ni macam cair gitu. Bukan saja atas lantai, atas katil pun ada. Dalam mangkuk tandah pun dia tabu. Tu. Saya tanya dia, hilang tak gangguan? Kau kuat ada ustaz, dia kata. Macam mana tu? Macam mana tu? Ni. Dengar baik-baik. Apalagi garam ini digunakan untuk campuran air minum yang sudah dikukyah dengan anggapan seperti di atas. Bahkan ada orang yang mengatakan garam ni baik untuk mengusir gangguan jin dalam tubuh ataupun luar tubuh, lalu ambil garam campur dengan air minum. Ini kekeliruan yang besar. Ini kekeliruan yang besar, tuan-tuan. Sembuh tak? Ramai tak sembuh. Tak sembuh. Bahaya. Bahaya pada kesihatan. Okey, meleki. Meleki. Orang sini panggil beleming, belengah. Dia panggil belengah tu bahasa kampung, meleki bahasa kebangsaan. Okey. Baik. Apabila penggunaan garam di atas berlebihan, maka bukan akan mengusir jin atau menakuti jin, tetapi yang ada campuran tersebut justru akan dapat membahayakan pesakit yang meminumnya. Itu bahaya. Jangan kita sebar ambil garam, minum air garam. Jangan. Kalau berkomor saja tak apa. Tak apa untuk sakit gigi, untuk hilang bakteria, tak apa. Tapi kalau terang, mampu kita. Jangan ajar orang minum air garam 2-3 botol, 2-3 gelas. Jangan, bahaya. Bahaya. Allahu Rabbi. Baik. Betul ustaz, saya pun buat gitu. Anak nangis tengah malam tak tahu nak buat agana. Baca ayat kursi sambil baling garam dah lada. Jin lari ke? Ingat jin lari ke? Kita tengok perbahasannya. Ada dalilnya. Sekejap. Okey, tunggu sampai habis. Okey, kita baca lagi. Tidak menjadi masalah apabila garam itu dipergunakan dalam mengobati penyakit dari luar tubuh. Kalau garam itu digunakan untuk mengobati penyakit di luar tubuh, macam tadilah, daripada depan rumah, tak ada masalah. Tetapi apakah berkesan? Tu. Adakah kaedah itu betul? Belum tentu betul. Walaupun tak ada masalah. Biasanya kita memakainya dengan cara mencampurnya dengan air, lalu dibacakan ruqyah. Okey, ambil garam, letak dalam air, kemudian dibacakan ruqyah air garam tersebut, khususnya untuk mengobati sengatan binatang berbisa secara umum. Boleh. Boleh. Bukan lepa-lepa weh. Itu. Baik. Kaedah pertama, ambil kaedah ni. Kalau kita disengat haiwan berbisa, sakitlah bila kena sengat. Macam mana nak buat? Ini ada dalil. Ambil garam, letak dalam air. Okey. 1 genggam garam. Ni letak air. Bukan untuk minum. Kemudian diruqyah air tersebut dengan ayat-ayat ruqyah, yang mana kita ingat paling kurang Fatihah, ayat kursi, 3 niat penyembuhan. Kemudian sapu ataupun tangan kita disengat tebuan contoh. Kita boleh letak tangan tersebut dalam air tersebut, gendaman garam tersebut. Itu baik untuk kesihatan, kesembuhan dari gigitan haiwan berbisa. Boleh. Ini boleh. Baik. Dan untuk membersihkan bekas-bekas sihir yang disiramkan di pintu masuk rumah.
premis perniagaan atau yang lainnya boleh juga. Untuk membersihkan bekas-bekas buhu sihir. Contoh kita ambil garam, tengok atas kawasan kalau banyak, luar kawasan banyak sikit garam. Dicampur dalam air, diruqyah dan dibasuh kawasannya, dikhawatiri ada sihir. Boleh. Yang tu boleh guna. Yang dikhawatiri adanya sihir, kawasan tersebut boleh dijiruh dengan air garam yang telah diruqyah. Itu boleh, bukan untuk minum, bukan untuk minum. Faham? Okey. Baik. Boleh juga digunakan untuk mensterilisasi buhu-buhu sihir dengan cara direndam. Boleh juga kalau kita jumpa barangan sihir azimah apa, direndam dalam air garam. Boleh. Boleh. Yang tu boleh. Tu. Boleh juga digunakan untuk mandi bagi orang yang terkena sihir, hasad dan gangguan jin. Okey, boleh. Ada soalan tadi. Boleh ke ustaz mandi air garam? Ni. Ini dalil dia. Boleh? Boleh. Tapi bagaimana cara betul? Kena belajar. Macam mana? Okey, kita sebut dalilnya. Okey. Dalilnya dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dah. Hadis riwayat Al-Baihaqi, hadis hasanah. Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli id sajada. Faladaghathu aqrabun fi asbu'ih. Fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala la'anallahu al-aqrab ma tad'u nabiyya wala ghayrah. Qala ثم دعا بإناء فيه ماء وملح فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حتى سكنت. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Okey. Dalil dia ni, mandi air garam. Boleh? Boleh. Ni dalil dia ni. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud dalam solat. Jari beliau disengat kala jengking. Ketika Rasulullah sujud di solat, jari Rasulullah disengat kala jengking. Setelah selesai solat, Rasulullah bersabda, semoga Allah melaknat kala jengking yang tidak memandang Nabi atau selainnya. Masya Allah. Ini bab memandang Nabi ni. Lalu beliau, Rasulullah mengambil wadah bekah ataupun baldiah yang berisi air dan garam. Rasulullah letak air garam tu. Kemudian Rasulullah meletakkan bahagian tangan yang tersengat kala jengking tadi dalam larutan air dan garam. Yakni Rasulullah rendam tangan dia. Seraya Rasulullah pun baca surah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 tu je tuan-tuan. Qul huwallahu, Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq, Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas. Rasulullah baca. Dan Rasulullah mengulangi 3 surah tadi sampai Rasulullah merasa tenang. Sehingga tangannya tenang kembali. Tak sakit lah. Maksudnya tenang, tak gelisah sakit. Ini dalil dia. Boleh kita rendam. Boleh kita basuh. Boleh kita mandi. Dengan air garam tersebut. Bukan minum. Bukan minum. Bukan minum. Bukan minum. Faham tak? Okey. Tahu apa? Ini dalilnya. Okey. Faham tak? Okey. 3 ku. Tak ada baca pelik-pelik apa. 3 ku. Terhebat. Itu. Okey. Baik. Di dalam hadis ini, alim ulama pun syarah. Okey. Dan keluarlah kaedah-kaedah dalam penggunaan garam dalam rawatan dan pengobatan. Okey, kita tengok. Imam Abdul Rauf Al-Manawi menjelaskan. Dalam riwayat itu hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memadukan, yakni mempersatu. Madu ni mempersatukan. Ni satu, ni 2. Madu bersatu, rapat
bersama. Memadukan. Tu maksud memadukan. Faham? Jangan fikir madu kahwin. Jangan. Itu lain. Rapat memadukan. Rasulullah telah memadukan antara ubat yang bersifat alami dengan ubat yang bersifat ilahi. Rasulullah telah gabung. Tadi dalam hadis tadi Rasulullah telah gabung ubat yang bersifat alami iaitu garam dan air dengan ubat yang bersifat ilahi iaitu 3 kul. Baca 3 kul tadi. Rasulullah gabung. Itulah perubatan terbaik. Perubatan terbaik. Perubatan terbaik. The best. Ubat the best. Sebab tu kita ni jangan duk gantung sangat ke Panadol. Itu ubat bersifat alami. Kita perlu juga berdoa kepada Allah sebelum minum Panadol tersebut. Dan gantung kesembuhan bukan daripada ubat tu, tapi kesembuhan daripada Allah. Ubat tu jadi Panadol tadi jadi asbab. Dan doa kita baca tadi jadi asbab juga kesembuhan. Faham ke tak? Situ letak akidah kita. Faham? Sebab tu jangan duk gantung kesembuhan kepada perawat. Perawat tu asbab saja kesembuhan Allah. Tapi jangan pilih perawat awak bodoh. Faham tak? Kita pergi rawat dengan dia suruh minum air garam 3 gelas. Mampu kita? Lepas tu suruh yakin membabi buta. Yakin pada Allah. Minum 3 gelas garam, air garam ini. Mampu kita? Nak kita ada nyakit buah pinggang. Habis kita. Faham tak? Sebab tu kena kesesuaian. Kena ada sandaran. Kena ada ilmu sebelum beramal. Dan kita kena tanya. Kena tanya. Kenapa buat gini? Tak bahaya kepada kesihatan. Kena tanya. Sebab tubuh kita yang akan kita guna. Faham? Kita kena jaga kita punya kesihatan. Faham? Sebab kita bukan binatang. Bagai lembu dicocok hidung. Dengan tali ditarik sesuka hati. Tidak boleh. Kita mesti tanya nak tarik saya ke mana. Tu. Faham? Okey. Rasulullah telah menggabungkan ubat yang bersifat alami dengan ubat yang bersifat ilahi. Bersifat alami, bersifat ilahi. Bersifat ilahi, doa dan tawakal. Bersifat alami, iaitu bahan-bahan yang digunakan tadi atas dunia yang kita ambil daripada buah galiang, sumber, akar kayu dan sebagainya. Yang menjadi asbab dan ada kaitan dengan penyakit. Bukannya tak ada kaitan. Ada kaitan lah. Itu. Faham? Bukan membabi buta. Okey. Sedangkan kita baca lagi surah Al-Ikhlas, yakni Qul huwallahu ahad lah. Nama dia surah Al-Ikhlas. Faham tak? Tu Qul huwallahu ahad tu ayat dia. Tapi budak-budak kan dia nak mudah faham surah Qul huwallah. Nampak lalu. Sebenarnya nama dia surah Al-Ikhlas. Okey. Sedangkan surah Al-Ikhlas yang Rasulullah baca mengandung kesempurnaan tauhid. Seperti Allahu Samad, Allah tempatku meminta hajat. Contoh. Mengandung tauhid dari sisi pengetahuan dan keyakinan. Adapun surah Al-Mu'awwizatain, iaitu Al-Falaq dan An-Nas, mengandung permohonan perlindungan dari segala hal yang tidak disukai secara global dan terperinci. Hebat. Minal jinnati wan nas wa min syarri hasidin idza hasad. Muqad. Banyak lagi lah. Hebat pelindungnya. Dan itu dipanggil ubat bersifat ilahi. Dan Rasulullah guna dalam hadis tadi garam. Dan garam yang Rasulullah gunakan merupakan bahan yang sangat bermanfaat untuk menetralisir racun. Menetralkan dalam bahasa kita. Menetralkan racun. Garam yang terbaik. Sebab itu Rasulullah guna garam. Ada kaitan. Gini. Tiba-tiba kita pergi kepada perawat. Perawat kata kita rasa lelah.
Kita cek doktor, memang doktor kata lelah. Kita pergi kepada perawat kata kita kena sihir ke jiran. Mampu kita. Jadi, untuk membentengi sihir ini, untuk ubat lelah ini, perawat pun bagi satu batu. Simpan batu ini baik-baik. 2 butir batu dia bagi. 2 butir batu. Simpan batu ini baik-baik. Batu ini akan menyembuhkan anda. Kalau kita mikir, apa kaitan batu dengan lelah? Batu kena simpan pula di pinggang. Satu celah ni. Kalau kita orang yang berakal, kita akan tanya, apa kaitan batu dengan penyakit lelah saya? Apa kaitan batu pula dengan sihir? Untuk menangkis, bagaimana dia boleh melindungi saya daripada sihir? Kita kena tanya benda tu. Jadi perawat yang bodoh, perawat yang akan memberi bahan yang tidak ada kaitan dengan penyakit. Tapi perawat yang cerdik, perawat yang berilmu, dia akan menjelaskan kepada pesakit kenapa perlu ini. Ini sandarannya apa. Tu. Sebelum kita beramal, mesti berilmu. Al-ilmu imamul amal. Ilmu pemimpin kepada amal. Jangan percaya bulat-bulat lagi pada perawat. Mesti berlandaskan ilmu. Kerana di zaman kita, banyak perawat-perawat yang tidak bertauliah lahir, yang ambil ilmu dari mimpi ataupun dari Google, lalu dia meneka-neka dengan firasatnya, atu-atu gitu, jadi kaedah ni, lalu dia menginjazahkan membabi buta pada kita, sedangkan sanadnya tak ada pun. Hati-hati, di zaman kita ini zaman orang pelawak ramai. Minta maaf dah hak mana terasa hati, memang nak kata pun. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli 'ainin lamah wa min kulli 'ainin lamah wa min kulli 'ainin lamah. Baik, seterusnya mengenai jenis garam yang digunakan. Garam macam mana, jenis macam mana nak guna ni ustaz? Okey. Garam gunung ataupun garam bukit, khususnya untuk menyeterakan sihir yang disiramkan. Kalau sihir ditanam, disiramkan, ditabur, baik garam gunung ataupun garam bukit. Guna garam gunung atau garam bukit. Untuk ambil garam tadi, dicampur dengan air dan dirukyah, lalu disimbah tempat sihir itu, boleh. Garam bukit atau garam gunung. Okey? Okey. Berikut beberapa kekeliruan yang berhubungan dengan anggapan dan penggunaan garam untuk gangguan jin. Okey, ada beberapa kekeliruan dalam menggunakan garam berkaitan dengan gangguan jin. Kita baca satu persatu. Dah ustaz, macam mana orang ambil garam letak dalam air, letak bucu-bucu rumah tu, kalau garam tu jadi keruh, adanya gangguan jin. Tak boleh. Itu kaedah meneka. Tak boleh. Okey? Tak boleh gitu. Baik, kaedah tu tidak ada sumber. Kaedah tu. Yang patutnya nak tahu rumah tu ada gangguannya, kita tak perlu letak garam bucu-bucu. Kita perlu perhatikan apakah simptom gangguan rumah tu. Ada orang bagi salam, kita tengok kat luar tak ada salam, tapi semua orang dengar. Bukan sekali, 2, 3 kali berlaku. Ada orang cakap dinding, tengok tak ada, tapi bunyi orang cakap. Itu simptom gangguan dah tu. Tak payah letak garam bucu-bucu dah. Azan terus dalam rumah. Hidupkan solat berjemaah. Baca surah Al-Baqarah dalam rumah. Faham tak? Baik, tuan pada rahmati Allah. Paling kurang baca 10 ayat pembentengan dalam rumah. Masing-masing baca dalam bilik masing-masing. 10 ayat pembentengan. Rasulullah jamin akan dilindungi oleh Allah daripada sebarang gangguan jin sehingga pagi. Ada dalam hadis hasan sahih. Tuan pada rahmati Allah SWT. Siapa nak 10 ayat pembentengan tu, ambil dalam grup Telegram Asazah Official. Di file, dokumen file, ambil je. Percuma sahaja. Baik. Beberapa kekeliruan.
suatu kekeliruan apabila seorang peruqyah itu hanya bergantung pada air dan garam yang sudah diruqyah saja untuk pengobatan pesakit gangguan jin. Kerana garam hanya pelengkap dan pembantu di dalam pengobatan gangguan jin yang kadang boleh mengganggu jin di dalam tubuh maupun di luar tubuh, tetapi bukan mengusirnya atau membuatnya takut. Okey. Yang pertama, ada perawat yang beranggapan jin ni takut pada garam. Dan jin ni akan keluarlah kalau guna garam. Itu kekeliruan yang salah. Garam ni digunakan untuk dalam rawatan. Garam dan air hanya pelengkap saja. Hanya pelengkap rawatan saja. Dia bukan modul utama. Dia bukan ubat utama. Tidak. Dia pelengkap saja. Oleh kerana itu, fokus kepada ciri-ciri sakitnya dan ruqyah berkaitan dengan penyakitnya tadi. Okey? Dan luruskan akidahnya. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Garam tak boleh mengusir jin. Bila kita tabur dalam rumah, bermakna kita akan anggap garam itu boleh mengusir jin. Salah. Garam tak boleh mengusir jin. Dan dia menjadi asbab ke jin tu pergi? Tidak. Tak menjadi asbab pun. Jin tak takut pada garam. Tidak ada dalil. Kalau siapa ada dalil jin takut pada garam, bagi tahu saya. Saya bagi RM100. Saya bagi RM100. Kalau ada. Kalau ada dalil nas yang mengatakan jin takut pada garam, saya bagi RM100. PM. Ataupun terus bagi tahu dalam grup Telegram. Kita bagi terus. Kalau ada. Kalau ada lah. Kalau ada. Kalau. Baik. Seterusnya. Yang boleh mengusir jin hanyalah zikir-zikir kepada Allah. Azan. Membaca Al-Quran surah Al-Baqarah dalam rumah. Atau ayat-ayat ruqyah lainnya. Sebab apa? Sebab yang tu ada dalil. Yang tu ada dalil. Yang tu ada dalil. Yang tu ada dalil. Faham? Jadi, kesilapan orang. Al-Baqarah duk baca. Azam pun duk dalam rumah. Setakat bina rumah tu tak pernah azam dalam rumah. Solat berjemaah pun tak solat dalam rumah. Masing-masing. Pergi solat berjemaah di masjid jauh sekali. Hari Jumaat je pergi. Lepas tu masing-masing semayang. Bahkan ada yang duk semayang dalam rumah tu. Lepas tu dia tok garam. Bucu-bucu. Dengan niat untuk mengusir jin. Berkesan tak? Dok berkesan langsung. Sebab jin tak takut pada garam. Faham? Ingat, garam tu pelengkap sahaja. Pelengkap sahaja. Tu pun kalau ada kaitan dengan penyakitnya. Faham lah? Baca Al-Baqarah. Azan dalam rumah. Basuh sekitar rumah. Faham? Wangikan rumah. Dengan wangi yang sunnah. Gaharu kasturi. Sebab apa? Sebab yang tu ada dalil. Yang tu ada nas. Baik. Jadi, cara asli yang utama untuk mengusir jin di dalam tubuh dan di luar tubuh adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Zikir-zikir kepada Allah. Itu yang utama. Kerana itu ada nas Al-Quran. Jadi syaitan ni nak kita malah. Dia tak suka kita baca surah Al-Baqarah. Dia jadi malah nak azan. Malu apa. Jadi pelik. Jadi tak yakin nak azan dalam rumah tak. Jadi malah nak bayar berjemaah dan sebagainya. Tak. Sebab tu dia beri kita bergantung pada bahan. Sampai bila nak gantung pada bahan? Baik. Garam tu tak jadi pendinding atau pembenteng aura jahat ke ni? Dok. Hidayat Arif Ghazali. Tidak. Kalau ada dalil nas mengatakan garam jadi pendinding pembenteng aura jahat, bagi pada saya bagi RM500. Saya bagi. Saya tak tipu. Saya boleh bagi RM500. Tak ada masalah. Saya boleh bagi. Wallahi wabillahi watallahi. Kalau ada dalil nas
yang mengatakan garam tu boleh jadi pendinding, pembenteng aura jahat. Send dalam Telegram, siapa yang send tu saya bagi RM500. Semua jadi saksi. 235 orang dalam ni. Semua jadi saksi. Saya bagi. Kalau ada lah. Kalau ada. Bagi. Betul. Kalau ada, saya pun nak belajar. Saya pun nak buat. Tapi tak ada. Pada rahmat Allah SWT. Sebab apa? Sebab Dalinah dah bagi tahu awal, pembenteng itu Al-Quran. Asbabnya. Bukan asbab garam. Tidak. Bukan. Faham tak? Garam tu pelengkap sahaja. Itu pun kalau ada kaitan. Seperti nak menetralkan kesan sihir di tempat tersebut. Menetralkan sahaja pelengkap. Tapi yang utama adalah ayat-ayat ruqyah. Sebab apa? Kena fahamnya ni. Ubat yang bersifat alami, ubat yang bersifat ilahi. Dua ni kena yang utama adalah ubat yang bersifat ilahi. Ubat yang bersifat alami tu pelengkap sahaja. Tu pun kalau ada kaitan dengan asbabnya. Kalau ada kaitan dengan penyakitnya sahaja. Faham? Okey. Okey. Aura jahat. Kalaulah garam tu boleh menjauhkan aura jahat, tentulah kita sentiasa bawa garam ke mana-mana. Tentulah semua orang akan jadi baik. Sebab semua orang makan garam. Kenapa orang yang makan garam tu masih lagi buat jahat? Masih lagi buat maksiat? Tadi kan kata garam boleh menjauhkan aura jahat. Habis tu yang makan garam tu jadi jahat lagi tu macam mana? Yang jahat diri kita. Hasutan syaitan tak kira ada garam atau tidak. Aura jahat itu tetap dihasut oleh mereka. Maksudnya aura jahat tu sihir ke? Sihir. Garam tidak boleh menghalangi sihir untuk terkena pada kita dengan izin Allah SWT. Tidak pernah garam itu menjadi pendinding. Tahu tak? Yang menjadi pendinding adalah zikir-zikir, ayat-ayat ruqyah, pembenteng yang kita baca yang telah ada dalam nasnya. Itu. Tapi terlalu sekadar bawa garam, tetap terkena sihir. Tuhan pada rahmat Allah SWT. Kalau begitu orang yang terkena sihir cuba tidur dengan garam, mandi air garam dan sebagainya. Sembuh tak sihirnya? Biiznillah tak sembuh. Kerana perubatan sihir itu ada selok-beloknya. Garam itu hanya pelengkap sahaja. Kalau tak ada pun tak apa. Saya dalam rawatan yang saya guna, jarang saya buat garam. Jarang sangat. Sebab saya boleh membatalkan dengan izin Allah SWT buhu sihir hanya dengan air pahit biasa je. Al-Falaq An-Nas itu yang paling penting. Ubat ilahi. Kalau nampak macam teruk sangat, tak hilang-hilang bekas, baru saya guna garam. Sebagai pelengkap. Sebagai pelengkap sahaja. Komplementari. Okey. Faham tuan-tuan? Okey. Itulah yang kita nak buang dalam pemahaman masyarakat kita. Bahawasanya garam tu boleh melindungi. Garam tu boleh menjadi benteng. Garam tu boleh mengusir jin dalam tubuh, di luar tubuh. Salah. Itu pemahaman yang salah. Okey? Garam tu pelengkap saja. Tu pun kita guna bila ada kaitan saja. Kalau tak ada kaitan, kita tak guna. Baik. Itu yang pertama. Kekeliruan yang kedua. Ada sebahagian orang dia menyemprotkan, yakni dia merenjiskan air campuran garam
atau menyebarkan garam saja ke sudut-sudut rumah, dia lepas garam di sudut rumah, dalam rumah, atas katil, dalam bilik, tanah, tempat kerja, tempat jual, atau tempat premis perniagaan lah, lepas garam tu, dengan tujuan sebagai pembentengan dari kejahatan jin. Ini tentu keliru dan boleh masuk ke dalam bahaya, tuan-puan. Sebab apa? Sebab menganggap garam tu akan melindungi. Dengar sini perawat, jangan kita utamakan garam dalam perawatan. Jangan. Sebab apa? Bila kita pergi pagar rumah ataupun pagar premis perniagaan, kita ambil garam, tak salah kita baca, tak salah, lepas tu kita lepas-lepas garam tu di sekitar ke apa, tak salah, tapi bahaya pada pegangan pesakit. Pesakit tu akan anggap garam ini akan melindungi tempat niaga kita, garam ini akan melindungi rumah kita. Jadi garam ini akan ada kuasa tertentu untuk menghalangi benda-benda jahat masuk. Ini bahaya. Ini akidah bahaya. Dia bergantung terus pada garam. Faham tak? Sedangkan gangguan tempat itu, kita perlu cari puncanya dulu. Mungkin ada azimat yang dia simpan. Mungkin ada pelarih yang tuan kedai guna. Jangan terus sihir. Jangan terus pagar rumah. Kena cari dulu punca gangguan tu. Punca tu dulu. Utamanya adalah tazkiyatun nafs, cuci jiwa orang jual tu, cuci jiwa tokek dah tu, anak-anak buah dia tu dulu. Faham je? Itu dulu. Ajak mereka taat kepada Allah, jaga solat, amalkan zikir. Baru nak tabur garam, tak apalah. Yang tu pelengkap saja. Kalau tak buat pun tak apa. Faham? Cara ini adalah cara yang dipakai oleh dukun sebenarnya. Dan ini sama dengan kita mempercayai azimat atau benda-benda bertuah. Oh, kalau kita pergi kat dukun, bomoh, kita marah, bomoh bagi azimat pada pesakit dok. Gatung sini. Dok kita pergi pagar rumah, ambil garam, baca-baca, lepas. Lebih kurang sama je dengan dukun. Sebab itu garam bukan yang utama dalam pagar rumah. Tak utama. Dalam pagar premi perniagaan, dia bukan utama. Dia pelengkap saja. Faham? Pelengkap ni kalau tak ada pun tak apa. Tak ada pun tak apa. Boleh jadi buat. Yang utama adalah cari punca dulu. Tazkiyatun nafs, jiwa pesakit tu. Tazkiyatun nafs, jiwa pesakit tersebut. Baik. Memang kita boleh kata asbab garam tersebut dan sebagainya boleh menjauhkan unsur-unsur jahat. Mana dalil dia? Sebab agama kita ada sumber rujukan. Dia mesti ada sumber rujukan. Al-Quran, Al-Hadis, Sunnah, Ijma' ulama, Qiyas. Kena ada dalil dia. Awak nak kata gini, mana sandaran dia? Kesahihan dia. Yakin pada Allah sahaja intinya. Betul. Sebab dia mesti ada dua. Pengobatan, ubat sumber ilahi. Ubat bersifat ilahi. Ubat bersifat alami. Jadi, ubat yang bersifat alami tadi macam garam tadi, untuk pagar rumah, dia hanya pelengkap sahaja. Yang utama adalah zikir-zikir. Tazkiyatun nafs, jiwa pesakit. Jangan ada kebergantungan dia pada azimat. Kita marah dia bergantung pada azimat, pelarih dan sebagainya. Tapi tiba-tiba kita tak beri penjelasan kepada dia apa. Kita ambil garam, baca-baca, lepas-lepas. Dia buang dah azimat tadi. Tiba-tiba dalam jiwa dia ada azimat lain, iaitu garam. Dia bergantung pada garam tu pula untuk melindungi dia. Dia bergantung pada garam tu pula untuk melariskan perniagaan dia. Dia bergantung pada garam tu juga untuk menghalau anasir-anasir jahat. Ini bahaya. Kita tak betul solat dia. Kita tak tegur cara dia niaga haram ke betul ke. Kadang dia menipu orang. Timbang kilo tak betul dan sebagainya. Kita perlu memperingatkan dia bertakwa kepada Allah dalam perniagaan. Jangan ambil rasuah.
jujur, integriti, amanah dan sebagainya. Yang tu adalah perubatan juga. Perawat kena berdakwah. Perawat adalah pendakwah. Dia oleh sebab mungkin juga diganggu, adanya gangguan tempat tu, mungkin juga dia banyak menipu dalam jualannya. Itu kan maksiat, menipu, menghadirkan syaitan di tempatnya. Ambil rasuah. Okey, menipu dalam jualan, tidak jujur dan sebagainya. Jual ayam contohnya, pam, supaya nampak gemuk dan sebagainya. Itu kan perbuatan yang yang menggalakkan jin datang untuk berada di tempat maksiat tersebut. Dia panggil maksiat. Maka itu yang kita perbetulkan dahulu. Okey, nasihati dia. Faham tuan-puan? Garam tu ngelas sekali. Garam tu ngelas sekali, tuan-puan. Garam tu las sekali. Okey? Okey. Seterusnya. Harap tuan-puan faham. Terutama bila kita jadi perawat. Perawat ingat baik, anda adalah pendakwah. Perawat, anda adalah pendakwah. Kerana kita bukan sahaja menentang jin yang masuk dalam tubuh ataupun mengganggu rumah. Kita juga menentang kemaksiatan yang dibuat oleh pesakit. Faham? Oh, kita marah jin ganggu dan sebagainya. Tapi kenapa kita tak marah pesakit tu buat maksiat? Pesakit tu ambil rasuah. Pesakit tu nipu. Sebab tu penting tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Tu penting. Baik. Seterusnya. Suatu kekeliruan apabila garam itu dianggap boleh membuat jin takut ataupun terusir. Yang benar adalah jin yang mengganggu hanya merasa tidak tenteram atau merasa terganggu oleh garam. Jadi, keluarkan dalam kepala otak kita. Jin takut garam. Letak garam, jin akan lari. Keluarkan, tu salah. Kita letak garam, tabur garam, jin hanya rasa tidak tenteram. Seperti kita tabur garam atas katil. Bagaimana perasaan kita? Adakah kita takut garam? Tak. Tapi kita rasa melekit. Rasa belengah. Rasa belengah, melekit, berair. Kita rasa tidak tenteram dipanggil. Begitulah dengan bangsa jin. Sama je dengan kita. Unsur je berbeza. Dia ada akal, dia ada jiwa juga. Faham? Kebanyakan garam itu digunakan untuk lepas sekitar rumah adalah untuk mengelakkan gangguan jin binatang. Kalau jin yang jenis berakar, apa kita macam berakar, tak berkesan pun garam tu untuk kita, untuk bangsa jin yang berakar. Tapi kalau garam tu untuk bangsa jin yang kebinatangan dan sebagainya, mungkin berkesan. Yang tu ada, mungkin berkesan. Ular dan sebagainya, boleh. Kerana jin kebinatangan seperti ular pun ada. Di alam jin ada. Kerana binatang-binatang di alam kita adalah untuk kelangsungan hidup kita. Begitu juga jin. Untuk kelangsungan hidup jin, Allah menciptakan binatang-binatang dari golongan jin. Untuk kelangsungan jin-jin yang berakal. Mereka tu. Kehidupan mereka. Seperti kehidupan kita, ada binatang macam kucing. Saya ada kucing ini. Ini kita panggil binatang. Tapi di alam manusia, di alam jin ada dipanggil jin kebinatangan. Binatang jenis jin ada. Faham? Baik. Jadi untuk garam tu bolehlah untuk kebinatangan. Maka diharuskan, tapi ingat jangan bergantung pada garam. Okey. Garam hanya pelengkap. Tapi kalau untuk jin yang berakal macam, dia tak berkesan pun, dia hanya rasa tidak tenteram. Macam kita rasa, apa perasaan kalau penuh garam atas meja ni? Rasa belengah, rasa melekit, tak tenteram. Begitulah mereka. Baik. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT. Kesimpulan dari tulisan sederhana ini adalah,
Okey, kita baca kesimpulan oleh pengarang kitab ni. Garam hanya menjadi pelengkap atau pembantu, alat bantu. Sebab tu saya namakan produk-produk saya alat bantu saja. Alat bantu. Ada lebih baik, tak ada tak apa, tak ada masalah pun tak ada. Ada dia membantu. Tu je. Pelengkap atau pembantu di dalam meruqyah, terutama perawatan ruqyah. Membacakan ruqyah merupakan cara utama. Baca ruqyah tu cara utama untuk mengusir jin pengganggu baik dalam tubuh ataupun di luar tubuh. Jadi ubat yang bersifat ilahi itu, ruqyah tadi, doa tadi, zikir tadi lebih utama berbanding ubat yang bersifat alami seperti garam tadi. Tu pun kalau ada kaitan dan keperluan, perlu tak guna. Macam saya jarang kalau tuan-puan tengok memang jarang kalau di center, memang tak guna langsung di center saya. Okey, tapi ada jenis garam bukit yang kita buat rendaman kaki ada. Yang tu diharuskan boleh untuk pengubatan. Tapi bukan rendam saja. Mesti dibacakan ruqyah kerana ruqyah adalah utama. Faham? Okey. Untuk sengatan binatang berbisa, maka campuran air dan garam lalu dibacakan 3 kul adalah cara yang sangat dianjurkan, bahkan menjadi sunnah Nabi SAW. Tu. Kalau garam tu kita ambil campur air dan kita ruqyah untuk pengubatan apa? Bukan sihir, bukan gangguan jin, tapi untuk binatang berbisa yang sengat kita, sangat disunnahkan. Pahala besar. Kerana Rasulullah sendiri membuatnya. Perawat yang tabur berah kunyit untuk apa, Ustaz? Tak tahu saya. Sebab tidak ada dalam kitab tentang berah kunyit. Yang pastinya membazir kalau berah. Bazir. Jadi dalam ruqyah, berah tidak digunakan kerana berah adalah makanan asasi kita. Kalau kita guna lempar gitu, membazir. Tak boleh. Seperti guna garam. Dia ada untuk sengatan berbisa, menetralkan sihir. Itu ada kajian. Tapi kalau berah tidak ada kajian yang membuatkan jin tu rasa tak selesa dengan berah. Tak ada. Okay. Baik. Kerana tu dalam ruqyah tidak ada berah kunyit. Kerana itu makanan asasi kita. Garam akan memiliki sarana keharaman yang sama dengan azimat apabila digunakan dengan cara ditebarkan, digenjiskan dengan niat agar tidak boleh ditimpa oleh keburukan jin. Tak boleh. Dia sama macam azimat jadi. Boleh melindungi dan sebagainya. Itu. Tuan-tuan dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan saya merujuk kepada kitab ini dan kitab ini. Ini kitab lama ni. Zaman saya sekolah menengah lagi kitab ni. Kita belajar. Dan ini kitab baru. Ada 1080 halaman belaka ni. Banyak lagi dalam ni. Ada belaka. Malah ni bab garam je. Bab lain kita tak masuk lagi lah. Limau ke apa, kita masuk malam lain lah. Bab tu kita fokus garam sahaja malam ni. Jadi tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pagar rumah guna pasir sungai, boleh ke Ustaz? Apa pasir sungai? Apa rasional pasir sungai? Apa kaitan dengan pasir laut? Apa rasionalnya? Sebab tu kena tahu apa rasionalnya. Kena tahu. Kalau kita anggap pasir sungai ni akan menakutkan jin, itu salah. Itu akan jadi azimat pula. Sama dengan macam azimat. Tu. Menyusah pula pergi cari pasir sungai dan sebagainya. Tidak. Dalam kaedah ruqyah tidak ada kaedah seperti itu. Tidak ada. Semua kaedah ruqyah ini ada sandaran dalil dia. Baik kita buat yang ada sandaran dalil. Walaupun tidak haram ambil pasir sungai untuk sebagai langkah ikhtiar untuk apa? Untuk menghilangkan gangguan jin. Tapi rasional dia sebab
Apa-apa amalan tidak disertai dengan ilmu, tertolak hukum dia. Tertolak pula, tak sah. Dan tertolak. Wala yuqbalu minhu. Dan tidak diterima oleh Allah. Ini dalam hadis Rasulullah SAW. I'malu mawdud wala yuqbalu minhu. Rasulullah sendiri kata. Sebab tu, apa rasionalnya kita tanya? Sebab itu pengetahuan. Kita nak tahu pengetahuan tu ilmu. Ilmu pengetahuan. Ilmu tu pengetahuan. Pengetahuan kita tentang pasir sungai untuk apa? Yang tu dulu. Kalau ada perawat buat, tanya dia. Apa rasionalnya? Sandarannya mana? Itu. Kalau kata untuk lindungi rumah daripada gangguan jin, apa rasionalnya? Kalau kita berpegang dengan pasir sungai dapat melindungi rumah, kenapa kita tak guna pasir sungai tu buat rumah? Itu dah jadi azimat. Sama macam menyimpan azimat. Kalaulah pasir sungai tu boleh digunakan untuk melindungi daripada gangguan jin, apa beza dia kita ambil tali azimat dengan batu azimat tadi dengan dukung kita simpan sebagai rasional tu? Apa rasionalnya? Faham? Sebab tu kita jangan mudah percaya bulat-bulat bila kita pergi merawat. Perawat suruh minum 3 gelas air garam. 1 gelas, satu genggam garam. Mampu kita? Kena tanya dulu. Apa rasionalnya? Apa kaitan dengan garam untuk meneterangkan perut? Perut mampu kita. Habis buah pinggang kita nanti. Sebab tu, kena ada ilmu sebelum beramal. Ilmu penting. Orang yang ada ilmu, gimana pun selamat tuan-tuan. Dia tak akan mudah ditipu. Kita tak tahu apa-apa, mudah kena tipu. Seperti orang pergi bank. Nak cocok duit dengan kad orang tua biasa. Dia tak tahu. Anak tak teman, dia suruh orang sebelah, tolong pak cik ambil. Pak cik tak erti mesin ATM. Saya pernah nampak DJT, saya pernah nampak. Saya tengok je orang tu. Anak dia tak buat, anak duduk ada kereta. Biar ayuh tak apa. Tak erti nak cocok apa. Anak dia main handphone luar. Dia minta bantuan orang luar yang dia tak kenal. Tolong ambil duit pocik tak nampak mata, tak reti nak guna mesin ATM. Saya tengok daripada jauh. Abang tu ambil prop. Tek, pasu. Apa pasu? Pasu siap. Apa dia rahmat dari Allah. Okey. Lepas ambil duit, ambil 100. Kat bank tu dia ambil gambar. Gambar depan, gambar belakang. Mampu. Gambar depan ada, gambar belakang habis. Boleh guna habis dalam talian internet dan sebagainya. Betul bahaya. Tu. Tu apa dia rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Tak ada pengetahuan. Kalau ada pengetahuan tentang scammer gini-gini, orang mudah nipu guna kad bank gini-gini, kita akan berhati-hati. Begitulah orang yang berilmu, dia akan berhati-hati sebelum beramal. Dan dia akan mengambil jalan ilmu, pengetahuan dalam sesuatu keedah tersebut. Lada hitam kita tak masuk lagi malam ni ya. Lada hitam tu kita masuk hari lain. Sebab nanti nak masuk lada hitam, saya nak semua ada lada hitam atas meja. Semua. Nanti kita buat malam khusus nanti. Semua sediakan lada hitam, kita praktikal tu. Saya akan tunjuk cara salah, cara betul. Saya akan tunjuk belaka. Cara salah, cara betul. Yang penting, dalil nas dulu. Dalilnya apa? Sandarannya apa? Rujukan kitabnya apa? Rasionalnya apa? Itu yang penting. Jadi tuan-tuan yang baru masuk ni, tolonglah lihat kembali awal yang saya kata tadi. Kalau lihat kembali, tuan-tuan akan faham step by step sampailah kesimpulan dibuat. InsyaAllah. Jazakallahu khairan jazak. Terima kasih belaka. Terima kasih belaka yang beri infak star tu. Dapat 475 star pada malam ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah mengadakan pahala buat antum semua. Semoga Allah SWT merahmati kita, mengampuni dosa kita, berkahi segala amalan kita semua insyaAllah. Dan terima kasih belakalah yang join pada malam ni ya. Minta maaf terkasar bahasa, tersilap bicara, kata-kata yang menyakitkan hati. Minta maaf lah. Bukan tak sengaja, tapi memang sengaja. Sebab apa?
Kalau tak rasa pada hati, dia nak rasa pada hati tu. Sesuatu ilmu rasa pada hati, situ kita akan ingat sampai mati. Tu. Faham? Kena tetap. Kita kena tu rasa sakit kata-kata tu. Tapi jangan marah. Kita fikir betul ke dia, betul ke tak dia kata. Hak saya kata tu betul ke tak? Kalau betul, tuan puan kena terima. Jadikan satu iktibar. Kalau salah, tuan puan kena bagi tahu saya. Ustaz salah, ustaz mengajar tadi. Bagi tahu. Tegur saya. Wah, ustaz mengajar tadi salah. Ni hak betul. Ni rujukan kitab. Ini dalil dia. Ini rasional dia. Bagi tahu pada saya akan terima. Kalau benda tu betul. Kalau betul tu hak salah. Hak tentang saya kata nak bagi 100, nak bagi 500 tadi. Bagi. Bagi rujukan kitab dalilnya. Kalau ada. Kalau ada lah. Sebab saya yakin tak ada. Tu. Tapi kalau ada, saya bagi betul. Saya tak tipu. Saya tak kata 1 juta. Saya kata 500. 500 saya mampu lagi bagi. Tak ada masalah. Oh, nangis ustaz apa ni? Tak nangis. Sebab saya akan boleh ilmu. Tuan puan tolong cari pada saya. Research. Saya bagi penghargaan. Benda tu lebih daripada 500 lagi. Benda ilmu tuan puan akan bagi pada saya. Saya tak kisah habis duit kalau buat ilmu. Saya tak kisah. Nampak? Saya tak kisah. Tapi kalau ada lah. Kalau ada. Kalau ada lah. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Jazakallah khairan jazak. Minta maaf terkasar bahasa. Silap bicara. Minta maaf banyak dah. Minta maaf sengaja pun. Ataupun tak sengaja. Saya minta maaf. Hujung kaki. Hujung rambut. Zahir dan batin. Terima kasih banyak atas star lagi tu. 550 star pada malam ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Bagi mengakhiri live kita pada malam ini, marilah sama-sama kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama tuan-puan, ikut saya baca selawat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju وتنال به الرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. Sekali lagi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raibu wa husnul khawatimi ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك.
Ustaz, selawat tafrijiyah haram. Siapa kata haram? Mufti wilayah dah bagi penjelasan panjang lebar. Bab as-sababiyah. Banyaklah penjelasan dia. Harus. Bukan haramnya, harus. Berdasarkan fahaman masing-masing lah tu. Sebab tu ilmu. Ilmu ke depan dulu. Baik, tuan-tuan rahmatullah Allah, yang terakhir sekali. Siapa-siapa yang nak kitab ni, masih ada lagi dengan saya lah. Saya nak habis stok. Ni tapal dia ada lagi ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi. Ada 7 unit lagi. Yang ni saya punya. Ada 7 unit lagi. Siapa-siapa nak, bolehlah PM admin ya. Saya bagi promosi sempena kemerdekaan. Harga asal, tuan-puan belilah dengan mana-mana pihak mana di Malaysia. Ada 3 pihak aja yang jual kitab ni. Harga dia 190. Saya bagi harga promosi sempena kemerdekaan 170. Free postage. Berapa puluh dah saya bagi? 70, 40, 170, 80, 90, 20 ringgit dah saya potong. Jadi harga asal 190, saya bagi harga 170 free postage. Free postage pula tu. Okey, postage tu berapa dah? Okey, 10 ringgit postage. Oh, kalau siapa Sarawak 15 ringgit. Tu pun saya tanggung. Okey, siapa nak lah, ada 7 unit saja lagi. Nak habis. Dan insya-Allah bulan 10 nanti nantikan iklannya. Saya bagi tahu awal, bulan 10 nanti saya akan buat kelas rawatan A sampai Z. Okey, ada pertemuan, kemudian online, dan akhir sekali ada sesi perijazahan, sanad ijazah. Tu ada face to face. Maka akan face to face 2 kali dah dengan saya. Pertama, sebelum mula kelas online, ada face to face khusus dipanggil sehari. Kemudian kita mula kelas online, habis. Kemudian ada, kita akan temu kembali face to face untuk sesi perijazahan seharian lah. Hari cuti lah insyaAllah. Dan salah satu kitab rujukan adalah kitab ni lah. Saya akan wajibkan ada lah. Saya akan wajibkan ada kepada semua yang join kelas. Sebab saya nak detail. Dan kita bukan guna satu kitab ni saja, tapi ni kitab utama lah untuk rujukan. Sebab satu kitab ni dia dah rujuk 28 buah kitab yang lain. Tapi dalam kelas nanti saya akan rujuk kitab-kitab yang kata tidak apa guna kitab-kitab belakang saya, tepi saya banyak ni. Okey, insya-Allah. Nantikan iklannya insya-Allah. Semoga semua dapat join lah nanti insya-Allah. Dan saya akan bimbing siapa-siapa yang nak ambil tauliah dan sebagainya, SKM, DKM yang diiktiraf oleh pihak kerajaan dan juga KKM, akan saya aturkan, akan saya bimbing sehingga lulus. Tu tak kira dia nak jadi perawak ke ataupun tak nak jadi perawak tapi nak ada CJ, tak ada masalah. Untuk amal diri sendiri, keluarga, tak ada masalah. Yang penting diiktiraf. InsyaAllah kita akan buat nanti insyaAllah. Ustaz tak nak buat di Sungai Petani, kak ada tempat? Kalau ada tempat, kita pi ke Sungai Petani. Kalau ada tempat, kita pi sana insyaAllah. Boleh. Kalau ada tempat, tapi pastikan tempat tu luas, boleh menampung lebih daripada 100 orang. Faham tak? Sebab biasa program kalau kita pergi rukiah tua ke apa, kehadiran akan lebih 100 orang. Kehadiran, kebiasaannya. Bukan kami nak bangga, tapi kebiasaan gitu. Kehadiran memang 100 ke atas kebiasaannya. Sebab tu tempat kena menampung 100 ke atas. 100 orang minimum. InsyaAllah. Boleh kita pergi sana. Tak ada masalah. Okey, itu saja untuk malam ni. Semoga bermanfaat. Kursus ke Ustaz? Ya, kursus. InsyaAllah selama 2 bulan. 2 kali perjumpaan face to face. Yang lain online sahaja. InsyaAllah. Dan kita akan bimbing lah. Akan ada fasilitator. Maknanya saya pembimbing utama. Dan ada juga versi perawat saya yang dah berpengalaman, yang dah ada CJ ni akan membantu saya. Saya akan aturkan pengisian mantap. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahadun ahad. Allahu akbar.